أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi kita sambung ayat yang bersambung lagi pada ayat yang ke-127, iaitu nota sebelum ni. Pada nota sebelum ni, jadi nota sebelum ni tu ada dua ayat 126 dengan 127. Kita ada satu ayat saja sebelum ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kita terjemah secara harfiah dulu. Wa dan id, ketika mana yarfa'u, mengangkat, Ibrahim Nabi Ibrahim al-qawa'ida, asas-asas minal bait, asas-asas al-bait maknanya baitillah, asas-asas baitillah. Wa Ismail, dan juga Nabi Ismail. Rabbana, kira-kiranya ada sebelum daripada Rabbana tu ada yang dibuanglah, ada perkataan yang dibuang ataupun yang dihazaf, iaitu mereka berdua berkata, Rabbana, Tuhan kami, taqabbal minna, taqabbal maknanya terimalah, minna daripada kami, innaka sesungguhnya engkau, anta engkau, dua kali engkau tu, sesungguhnya engkau as-sami' maha mendengar, al-alim lagi maha mengetahui. Itu kita terjemah harfiah, jemah sebuti-sebuti. Okey, kita terjemah biasa. Wa'il, dan ingatlah ketika yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail wa Ismail. Yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail, ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas baitillah. Rabbana taqabbal minna, sambil keduanya berdoa dengan berkata, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar, al-alim lagi maha mengetahui. Jadi kita tengok menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran, di dalam ayat ini disebut Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail buat asas baitillah. Baitillah tu
kira-kiranya kalau lah ni Kaabah tu lah. Dia buat di Mekah. Dia buat situ. Jadi siapakah yang mula-mula menetapkan tempatnya di situ? Tempat Baitullah tu buat situ. Buat di Mekah, tidak? Mekah dan juga di Masjidil Haram. Dan Masjidil Haram tu pula tempat Kaabah lah ni ada, tidak? Tak ada sebut. Kalau di sini disebut Nabi Ibrahim meninggikan Kaabah gitu je. Ada. Di mana ada, tak ada sebut. Dan siapa dia yang menetapkan tempat tu, tak ada juga sebut. Kena buat situ. Tetapi di dalam ayat lain disebutkan yang menetapkan Kaabah tu di situ tempat dia ialah Allah sendiri. Iaitu firman-Nya, wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Ketika mana bawwa'na, kami tentukan, bawwa'a, kami tentukan kepada Nabi Ibrahim makanal bait, tempat Baitillah tu. Maknanya Tuhan kata kami tentu situ. Ketika mana kami tentu. Jadi Allah lah yang menentukan tempat tu. Kaabah tu berada di situ. Dan kira-kiranya bukan dia saja-sajalah kita kata dengan mari fikiran dia rasa serem molek nak letak situ dah. Ni tempat yang saya kira dari segi geografinya molek, duduk sini jadi saya buat sinilah. Tidak. Bukan ditentukan oleh fikiran dia sendiri, tetapi ditentukan oleh Allah. Okey. Seterusnya kita tengok tafsir. Mula-mula sekali tu dia ada huruf waw itu dah. Jadi bila kalau di dalam bahasa Arab, waw ini dia sama ada, dia tak kait langsung dengan cerita sebelum daripada tu, itu kita panggil waw istinaf. Satu lagi waw ni dia memberi erti cerita ni dia berkait juga dengan cerita sebelum daripada ni. Wow tu. Jadi kalau kita tengok sini, adakah cerita ni ada kaitan dengan cerita sebelum ni? Iaitu ada. Wow ini kita guna dengan makna wow ataf, kita panggil. Ataf ni makna dianya dia berkait. Ayat ni sebenarnya dia masih lagi berkait dengan hak sebelum ni. Lanjutan daripada ayat sebelum ni. Iaitu kalau sebelum daripada ni cerita Nabi Ibrahim doa, wa iz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Di situ ketika Allah buat Baitillah itu ataupun Makkah Masjidil Haram itu mathabatan linnas wa amna, tempat tumpuan orang ramai. Allah tertuduh situ buat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, maknanya Allah sudah ajar dah sedikit sebanyak nak buat gapo di kawasan Baitillah tidak. Lil akifin warruk'is sujud an tahira baiti lit taifin. Jadi di sekitar Kaabah tu, Masjidil Haram itu ada 3 golongan, iaitu orang yang bertawaf, ada taifin wal akifin, dan juga orang yang duduk saja-saja situ, duduk ngaji Quran ke, kita kata dak, duduk iktikaf ke, itu akifin. Warruk'is sujud, dan juga orang semaya di sekitar itulah, di sekitar Kaabah tu. Jadi 3 golongan tu. Orang
pada asasnya bertumpu untuk buat benda itulah. Ada hak lain-lain nego ke apa nak mari nak buat bangunan itu hak sampingan dah. Tetapi asas orang mari situ bertumpu ke situ kira-kiranya untuk 3 benda itulah. Bertawaf, beriktikaf dan juga semaya di situ. Jadi ayat ni pula bila nak mari bertumpu di situ, dia mesti kena ada satu kita panggil matlamat ataupun tempat nak tuju. Ada tempat nak tuju. Tempat nak tuju ni kira-kiranya kalau dulu kita kata tempat tu di Baitillah itu macam tanah gitu saja, tak ada gapo. Tu kosong saja Baitillah. Itu dapat kita tengok dalam ayat Quran yang lain, iaitu ketika mana Nabi Ibrahim tinggal zuriat dia, disebut Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi dzar'in 'inda baitikal muharram. Ketika tu tak ada gapo. Nabi Ibrahim dan juga isteri dia Hajar itu meninggalkan anak dia Ismail. Askantu min dzurriyyati biwadin, di satu lembah. Lembah ni maknanya tempat yang macam turun. Ada Mekah ni dia turun macam kita kata tempat rendah, tanah rendah. Wadin ghairi dhi zar'in, tak ada tumbuhan, inda baitikal muharram. Tetapi walaupun tak ada tumbuhan, tak ada satu, tak ada air ke apa lagi, masa tu air Zamzam pun tak ada lagi dah. Tinggal situ. Tetapi Nabi Ibrahim sudah tahu dah, inda baitikal muharram, di sisi Baitillah. Baitikal muharram tu Baitullah al-Haram tu lah. Sudah tahu dah situ. Tapak dia tu kira-kiranya sudah ada dah. Cumanya kalau orang biasa tu mungkin tak tahu lah. Sebab kosong pandai pasir lah kita kata dah. Tak ada ke satu. Nak kata ada pokok sebagai tanda ke apa pun tak ada lagi pada masa tu. Jadi Nabi Ibrahim tinggal situ dan pergi mengikut perintah Allah lah. Allah suruh tinggal dan pergi buat ibadat yang lain, menunaikan perintah Allah yang lain. Lepas pada itulah baru naik sekitar Kaabah tu, setelah adanya air Zam-Zam gapo tu dah. Barulah naik. Dan setelah ada situ dan menjadi tempat tumpuan, Allah suruh Nabi Ibrahim tinggikan tempat tu. Tinggikan kira-kiranya Kaabah tu lah. Tempat hak tanah kosong, tak ada satu lagi sebelum tu, biar ada batu disusun lah, kita kata lah. Disusun batu supaya orang nampak nak tuju tu mana, nak tawaf tu mana. Sebab Baitillah ini lit-taifin, tu yang sebut sebelum daripada ni, untuk orang bertawaf. Jadi nak bertawaf mana? Kalau tak ada ke satu dah, tak ada tanda. Jadi sebab itulah disuruh biar tinggi, biar nampak, oh sini rupanya kita nak keliling. Wal akifin warruk'i sujud, nak semaya ni nak tuju mana? Tak ada tempat tu dah. Kalau sebelum daripada ni tanah yang kita kata landai, tanah yang kosong, tak ada ke satu dah. Jadi biar nampak tempat nak tuju mana tu. Jadi diperintahkan Nabi Ibrahim meninggikan Kaabah tu. Wa id yarfa'u. Yarfa'u ini kalau dalam bahasa Arab ataupun dalam sharaf kita panggil dia guna bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni dia memberi makna sedang, duk tengah buat.
Saya tengah makan. Saya duduk tengah makan, itu fa'il mudhari' lah tu. Ataupun soal lagi akan. Akan makan. Itu fa'il mudhari'. Dan dalam ayat-ayat lain juga ada dia guna fa'il madhi. Selepas daripada id ini. Supaya contoh wa idh qala rabbuka lil malaikah. Ingatlah ketika Allah berkata pada satu ketika dulu, Allah telah berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita sudah jumpa dah. Aku nak buat atas muka bumi ni khalifah. Penjaga di atas muka bumi ni. Tuhan kata kepada malaikat. Tuhan kata bila tu? Dulu. Ada. Dan banyak lagi kita jumpa selepas daripada kata id ini Tuhan guna fi'il madhi, perkataan yang lepas. Tetapi di sini yarfa'u ini fi'il mudhari', maknanya ketika Ibrahim sedang meninggikan Kaabah. Jadi kenapa digunakan fi'il mudhari'? Sedangkan peristiwa tu berlaku dah. Dulu dah. Tuhan suruh kita ingat benda yang telah berlaku dah. Nabi Ibrahim sudah buat dah Kaabah tu dah. Berapa kali tinggi dah. Berapa kali runtuh, berapa kali buat dah. Nak sampai ke leni tu. Tetapi kenapa dia buat seolah-olahnya peristiwa tu duduk tengah berlaku? Yarfa'u ni kan fa'il mudhari' ni. Dia tidak kata wa idh rafa'a Ibrahim. Kalau rafa'a itu fa'il mudhari', ingatlah ketika Nabi Ibrahim telah meninggikan. Itu fa'il madhi. Dia guna fa'il mudhari'. Iaitu sebabnya untuk kita mengambil pengajaran daripada peristiwa yang sedang berlaku ketika Nabi Ibrahim meninggikan Kaabah tu. Tuhan nak suruh ambil pengajaran peristiwa yang berlaku ketika Nabi Ibrahim duduk tengah buat Kaabah tu. Bukan peristiwa pembangunan Kaabah tu sendiri dah. Bukan pembangunan Kaabah, peninggian Kaabah tu tidak. Tidak itu saja, tapi lagu apa yang berlaku. Apa yang Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail lalui ketika dia duduk tengah buat Kaabah tu. Dia buat ke dia. Tidak. Sebab tu dia guna dalam bentuk fi'il mudhari'. Jadi kan dia kira-kiranya hak berlaku ketika Nabi Ibrahim meninggikan Kaabah tu. Iaitu Nabi Ibrahim dia buat perintah Allah tu dengan penuh patuh dan juga minat dan gembira dia buat. Dia buat juga dengan bersungguh. Tu Allah suruh tinggi Kaabah, jadi dia buat dia sahut perintah Allah itu dengan keterujaan, kita panggil, dengan suka. Tu dia buat perintah Allah tu. Sehingga kalau Tuhan suruh tinggi, dia tinggi sungguh lah. Tak siapa ke ada kita panggil hajar. Ada hijir. Batu yang Nabi Ibrahim berdiri itu dah atas tu. Dia tinggi bukan kata tinggi buat sekadar ala kadar dah. Tuhan suruh tinggi tak, biarlah kita berbuat. Setakat kita cukup ni kat padan dah lah. Muka suruh tinggi sudah sampai maksud dah. Tidak. Tinggi tu bila tak sampai tangan dia pun ambil batu, letak bawah tempat kaki dia tu dah. Dia naik pula atas batu tu. Tinggi maknanya tinggi sungguh lah. Setakat yang boleh kira-kiranya pada masa tu boleh setara tu lah. Buat sungguh perintah Allah itu. Sehingga anak dia Nabi Ismail gapo tu dok naik berganding duduk nak tinggi Kaabah tu lah. Berganding bahu siapa ke. Kalau kita tengok batu tu dok sampai ni ada lagi tempat
tapak kaki dah. Tapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi tapak kaki Nabi Ibrahim tu macam-macam lah. Kata macam mana boleh bekah batu tu dah. Jadi ada kata itu mukjizat. Lesar masalah lah kalau kita kata mukjizat Nabi Ibrahim dah. Sampai ke bekah batu dia tu dengan tapak kaki dia. Ada juga kata batu tu sebenarnya bukanlah batu yang keras sebelah ni, tetapi batu macam tanah liat. Gitu. Lama-lama dia duduk berdiri atas tu, pada dia pegang pula benda yang berat. Duk akak batu tu. Lama-lama dia akan jadi turun. Itulah jadi bekah tapak kaki dia tu. Tetapi walau bagaimanapun batu tu sendiri, kalau kita tengok tapak kaki Nabi Nabi Ibrahim menunjukkan kesungguhan Nabi Ibrahim tu buat apa hak Tuhan suruh lah. Kesungguhan dia tu. Jadi hak tu hak dia nak kita ambil pengajaran tu. Ingatlah, maknanya ambillah pengajaran pada peristiwa ketika Nabi Ibrahim dah tengah angkat batu tu. Dia buat dengan bersungguh. Maka pengajaran yang kita dapat sini, kalau Nabi Ibrahim bersungguh meninggikan Kaabah, maka kita di dalam membuat ibadat-ibadat lain tak kira lah. Dalam kehidupan kita ibadat apa? Kita kata cari rezeki, membesarkan anak, kita kata berjual beli, kita buat dengan bersungguh. Bila kita anggap itu sebagai satu ibadat, maka kita buat dengan sungguh. Itulah pengajaran yang kita dapat ambil. Tuhan suruh kita semaya, kita tidak semaya dengan sekadar ala-ala kadar melepaskan hak wajib dah. Menunaikan wajib saja. Lepas dah kira-kiranya dah. Jadi padai dah. Cukup dah. Tidak. Kita buat dengan sehabis molek lah. Buat dengan sungguh, iaitu dengan kita jaga semua. Start daripada waktu-waktu semaya lagi. Semaya ni dah bukan setakat semaya rokok sujud tu saja dah. Tapi daripada sebelum tu lagi, waktu semaya, sunat-sunat dia, mana kita pilih sunat yang orang kata molek, dilakukan sebelum daripada semaya, selepas semaya. Itulah makna dia. Kita sungguh menunaikan perintah Allah supaya Nabi Ibrahim ni. Okey. Yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait. Al-qawa'ida minal bait maknanya asas-asas ataupun batu yang pertama. Maknanya Nabi Ibrahim lah mula-mula meninggikan Kaabah tu. Kaabah ni sudah ada dah sebelum tepat Kaabah tu sudah ada dah sebelum daripada ni. Tetapi yang mula-mula meninggikan Kaabah tu, buat sampai nampak supaya jadi Kaabah tu dah, ialah Nabi Ibrahim. Jadi ada dinding. Jadi anda kata kalau tempat tu roboh ataupun Kaabah ada lah ni tidak roboh, tak ada, kita masih lagi boleh menghadap situ. Sebab kita tidak menghadap di Kaabah tu sendiri, di badai Kaabah tu tidak, tetapi kita menghadap kepada tempat tu. Tempat tu dia tidak akan hilang. Kaabah ni boleh jadi runtuh, boleh jadi berlaku macam-macam lagi, tetapi tempat tu tak hilang. Tempat kita menghadap tu. Sebab dan kita tengok Kaabah adalah ni, kalau kita perhati dah, dia dulu dia besar, tetapi lah ni dia macam kecil sikit dah. Dan di sekitar dia tu ada kita panggil Hijr Ismail dah, di sekitar Kaabah tu. Dan kita akan tawaf, kalau nak kira bukan tawaf dalam Hijr itu dah, tetapi di luar daripada Hijr Ismail tu, di luar tu. Itulah sebenarnya Kaabah kita besar lagi daripada ni lah.
Tetapi hak lon ni tu dia buat apa ni macam tinggi sikit je, macam pagar sikit dak hijab Ismail. Wallahu alam lah, nak tak buat pasti juga. Orang hok biasa pergi sana tu dia tahulah dah. Lagu mana tempat tu kita apa ni tawaf bukan di dalam hijab Ismail tu, tetapi di luar daripada tu. Sebab itu sebenarnya Kaabah yang sebenar, besar lagi. Jadi tak ada masalah hak tu. Kecil ke, kita kata besar ke, tetapi setakat hijab Ismail itulah yang dibangunkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tu. Setakat itulah. Walaupun dia jadi kecil lah ni dah, tetapi kita tetap tawaf di luar daripada tu. Yang penting tempat tu telah Tuhan tertuduh sejak daripada dulu lagi. Ada dalam kitab tafsir kata sejak daripada Nabi Adam lagi. Ditentukan tempat tu. Lepas tu wa Ismail yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait. Okey, satu lagi di dalam tafsir banyak sangat. Banyak lajak kalau kita tengok. Dia tulis tentang batu-batu yang dibangunkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail tu. Hok buat Kaabah tu ambil batu mana? Ni macam-macam. Berlah-lah. Ada kata batu tu mari daripada syurga, ada kata batu zamrud dan lain-lain lagi lah. Batu tu mari daripada syurga. Jadi hak tu riwayat yang kita tidak dapat pastikan lah setangguh mana kesahihan dia tu dah. Banyak laju. Ada kata batu marmar, ada kata batu khadra, batu hijau, batu hitam, dan macam-macam lagi batu daripada perak, capur juga. Jadi banyak sangat. Jadi kita pakat ambil lah hak mana so yang sahih. Jadi hak pentingnya peristiwa Nabi Ibrahim dan Ismail mendirikan Kaabah itu hak penting. Dengan batu gapo itu tak ada masalah. Ikutlah batu gapo pun dah. Dan hak tentunya dia sudah tak ada dalam ni. Batu ketika Nabi Ibrahim dan Ismail tu, waktu sudah buat semula dah Kaabah ada lah ni tu. Dan boleh jadilah kita kata orang yang mendakwa ni dari batu daripada hak Nabi Ibrahim buat dulu lagi, boleh jadi betul. Sebab memang buat, memang ditinggikan Kaabah tu juga. Boleh jadi betul dan boleh jadi salah. Orang dakwa ni batu bukan batu Kaabah lah ni, batu hak Nabi Ibrahim tu dah. Boleh jadi ada lagi sebab benda tu dia batu kan. Bukan jadi benda yang hilang, jadi jadi tak tahu mana. Boleh jadi ada. Tapi kita tak penting lah kita kata benda tu dah. Nak ambil berkat ke apa tu, ada nak ambil berkat daripada batu hak Nabi Ibrahim, Ismail susun ramai gitu tu dah. Nak ambil berkat pun kita kena pasti dulu dah. Ya sungguh ke dah. Takut batu sungai mana tak tahu dah. Dia ambil dia royak gitu, nak ambil orang nak ambil kesempatan pun boleh jadi juga dah. Jadi benda yang tidak pasti, yang tak yakin lagu tu, molek kita beringatlah. Betul dah. Macam-macam sangat kalau dalam kitab tafsir ni. Okey. Yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail. Ismail dan juga Nabi Ismail. Maknanya dua orang ni berganding bahu, saling tolong menolong di dalam nak meninggikan Kaabah tu. Cuma yang disebut Nabi Ismail sebut lepas daripada tu. Ada. Biasanya kalau di dalam ayat biasa kita kata wa idh yarfa'u Ibrahim wa Ismailul qawa'id minal bait. Itu ayat yang biasa. Ketika mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendirikan Kaabah. Tetapi kalau ayat ni, ayat Quran ni, ketika mana Nabi Ibrahim mendirikan Kaabah,
dan juga Nabi Ismail. Nabi Ismail itu dia tak lewat sikit, ngelah sikit daripada hak biasa tu dah. Kenapa gitu? Jadi mengikut ahli-ahli tafsirnya, dia kata sebab Nabi Ismail ni yang membantu meninggikan Kaabah sahaja. Perintah itu sebenarnya ditujukan kepada Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim itu dibantu oleh anak dia Nabi Ismail. Kira-kiranya watak utama dia tu Nabi Ibrahim lah. Sebab tu disebut selang. Diselang dengan yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait. Selang al-qawa'id minal bait, tengah barulah ada Ismail. Ada dibantu. Ada juga di dalam kitab tafsir disebut dibantu lagi oleh isteri dia Hajar. Dalam ni juga ada disebut ditunjuk ajar oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril tunjuk ajar ni susun sini. Tepat dia, tepatnya sini. Ada belakang situ. Okey. Setelah daripada susun tu, lepas pada susun Kaabah jadi tinggi, meninggikan Kaabah itu, Nabi Ibrahim pun berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi dia doa selepas daripada buat suruhan ataupun ibadat lah kira-kiranya. Ibadat yang perintah yang Allah tujukan kepada dia. Dia doa, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah perbuatan kami, terimalah amal ibadah kami. Itu taqabbal minna. Terima apa? Terima ibadat kami. Terimalah apa yang kami telah buat sebagai melaksanakan perintah Allah. Terimalah ke mana? Iaitu dengan cara bagi balasan lah. Balasan pahala. Itu makna dia terima. Jadi di sini juga dapat kita ambil pengajaran iaitu setelah kita buat apa-apalah ketaatan dah, elok kita berdoa. Tu elok kita doa. Setelah sembahyang doa, molek. Dan juga di syariat ke jugalah. Nak kata wajib itu tidaklah, tetapi moleklah di sini. Sebab ni kita kata sama dengan tingkah laku yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Memang kita suruh diambil pengajaran dah. Yarfa'u Ibrahim. Ambil pengajaran daripada kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim setelah dia buat apa yang Tuhan perintah kepada dia, dia doa. Jadi boleh kita ambil pengajaran, kena doa jugalah. Apa-apa saja. Yang berupa ketaatan. Kita kata baca Quran ko, baca Quran itu sendiri sebenarnya kalau nak kira doa dah. Tetapi molek juga. Setelah selesai selesai, contohnya kita kata setelah habis 30 juz. Biasanya ada orang setelah habis ngapa 30 juz, dia ada doa. Kalau kita perhati alik belakang Quran tu kan, ada doa dah. Dia sertakan doa setelah khatam Quran tu dah. Maknanya setelah selesai buat satu-satu perkara yang besar lah, elok kita berdoa. Cumanya hak pentingnya benda tu ketaatan lah, ibadah. Tu molek kita doa. Ada pun kita kata majlis-majlis yang mungkin tak ada pun kita kata ingat Tuhan dah. Majlis yang lara, tu tidak patut. Lepas daripada tu kita pun panggil ustaz doa dah. Maka kita tutup majlis kita event kita ni dengan baca doa. Tengah tu benda-benda yang maksiat ada.
hak tu tidak disyariatkan. Tak boleh lagu tu. Hak doa ni ialah benda ibadat. Benda perintah Allah. Barulah disyariatkan untuk berdoa. Perintah Allah. Melaksanakan kerja besar yang Allah bagi kepada kita. Tidak. Okey. Jadi kalau di dalam konteks ayat ni merujuk kepada Nabi Ibrahim, dua benda lah yang dia minta Allah terima. Yang pertama dia minta Allah terima perbuatan dia ataupun ibadat dia mendirikan Kaabah tu sendiri. Minta Allah terima. Yang kedua, dia minta agar diterimanya doa tu. Doa dia tu sendiri. Jadi ada dua ibadat sini. So ibadat dalam bentuk dia buat tu. Satu lagi ibadat dalam bentuk doa. Doa tu mana? Sebelum daripada ni sudah ada doa, Nabi Ibrahim berdoa. Start daripada warzuq ahlahu minas thamarat. Tu. Warzuq ahlahu minas thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Nabi Ibrahim doa, berilah rezeki kepada penghuni di dalam kota Mekah tu lah. Orang yang mari nak beribadat kepada Allah itu minas thamarat, berupa buah-buahan. Kepada orang yang beriman. Tuhan pun kata orang kafir, aku beri juga tapi beri sikit. Itu doa juga tu. Doa Nabi Ibrahim dah sampai lon ni lah. Kira-kiranya Tuhan makbulkan, diterima doa Nabi Ibrahim itu, iaitu Kaabah tu kalau kita tengok menjadi negara yang makmur, tempat yang aman. Kaabah Masjidil Haram sekitar tu lah, sekitar Mekah tu menjadi tempat tumpuan. Ada belakang sungguh buah-buah apa situ, segala jenis buah. Apatah lagi kalau kita kata lon ni lah dah. Lebih jelas lagi lah. Nampak lagu mana mari rezeki segala jenis buah tu dak, iaitu dengan orang pergi situ dak bawa belakang. Seluruh dunia ni dak. Jadi bila di tempat tu ada belakang lah dak. Strawberry-nya walaupun kita kata pada pasir tapi ada strawberry sebab ada peti, boleh sipai benda tu. Dan nak bawa tu tidak mustahil. Tidak benda payah, tak ada masalah. Ada benda-benda yang tak tumbuh situ pun boleh ada juga di situ. Itulah kita kata berkat doa Nabi Ibrahim itulah, warzuq ahlahu minas thamarat, ada belaka situ. Jadi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi dapat kita ambil mengajar juga di sini, elok kita berdoa. Setelah daripada kita doa gapo dia hak kita nak, kita puji Allah pula. Selepas daripada tu di sini bukan diajar sini saja. Kalau kita perhati di dalam surah Fatihah tu sendiri ada disebut kita nak minta gapo dia dak, nak minta ihdinas siratal mustaqim, nak berada di jalan yang lurus. Kita tak jadi supaya orang yang sesat, jadi supaya orang yang Tuhan murka. Tapi sebelum daripada tu kita puji Allah. Disertakan sekali dengan puji Allah, iaitu dia Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Tu puji dia sekali. Allah ni Malik Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Elok lagu tu. Di akhir doa kita tu puji Allah juga. Dan di situ juga sebenarnya pahala. Doa tu sendiri pahala, memuji Allah itu termasuk di dalam zikir, dapat pahala juga. Tu. Kemudian kita kata, bagilah rezeki kepada kami wahai Tuhan Ar-Razzaq. Sebagai contoh tu. Boleh disebut nama Tuhan yang sesuai dengan gapo dia hak kita nak tu lah. Balaslah kepada gapo orang yang menganiaya kami wahai
Tuhan yang Qahhar dan juga Tuhan yang Jabbar. Tidak sebut nama-nama Tuhan yang kuat-kuat. Untuk dari segi nak balas ke apa ni molek. Disebut gitu. Jadi kalau Tuhan yang kalau nak suruh terima doa, disebut Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kenapa dia sebut gitu? Kenapa tidak disebut terima doa wahai Tuhan yang Maha pengasih lagi Maha penyayang? Itu puji juga kalau nak kira tu dah. Wahai Tuhan yang apa lagi? Maha pengampun dan sebagainya. Itu puji juga. Tetapi kenapa di sini disebut Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui? Dalam masalah nak terima ni, nak terima amalan ni. Sebab kalau kita perhati, dalam hidup kita ni sebenarnya banyak benda-benda yang kita buat, tetapi orang tak tahu pun. Kebaikan yang kita buat tu macam tidak dihargai lah. Berlalu gitu je. Kebaikan kita buat, bila berlalu gitu, orang tak ada nak hargai apa-apa lah. Sebab orang tak tahu pun. Tak ada siapa dengar. Tidak. Tak ada siapa dengar, tak ada siapa tahu kebaikan yang kita buat tu. Kalau kita ni tidak orang Islam kan, kira-kiranya berlalu. Tak ada gitu. Tak ada siapa tahu. Tetapi kalau Allah ni, dia tidak begitu. Allah ni segala benda kita buat, walaupun sekecil mana pun dia tahu. Dan dia akan balas. Dia akan terima. Tu. Itu kira-kiranya beza Allah dengan manusia. Sebab tu dia kata Allah ni Maha mendengar lagi Maha mengetahui dalam masalah buat amal ibadat ni. Tak ada siapa tahu pun, tapi Tuhan tahu. Tak ada siapa dengar pun, tapi Tuhan dengar. Bila Tuhan dengar, dia akan kira-kiranya dia akan terima lah. Tu tak. Supaya tak. Sepatutnya kita ni layak kalau nak kira dah. Apa-apalah. Untuk jawatan sekian-sekian ni kita layak. Sepatutnya kita ni diterima. Untuk jawatan tu. Tetapi kenapa? Orang tak latih kita dah. Orang latih orang lain. Sebab orang tak tahu. Mana orang tahu kita layak dah. Tidak. Bila orang tak tahu, maka orang tak terima. Kita orang pun terima orang lain. Nampak tak? Itulah kita kata nampak kesesuaian dia tu, terima dengan tahu. Nak boleh kau terima tu dia kena tahu dulu. Nak boleh kau terima dia kena dengar dulu. Jadi itulah kalau kita lah ni, lagu mana cara nak tahu, lagu mana cara nak dengar, nak tahu kisah seorang-seorang tu payah dengan cara siji. Dia ni layak. Dia ni, jadi kita pun tahu dia ni boleh untuk tepat sikit-sikit. Dia ni layak untuk jawatan sikit-sikit. Sebab kita tahu. Lagu mana kita tahu, kita nak yakin. Tahu tu susah ada. Yakin pula. Dia ni memang layak sungguh. Bila kita tengok siji dia. Dia orang itulah dah. Maka dibuatlah siji untuk meyakinkan manusia bahawa dia ni memang layak. Tu kena ada sikit-sikit tu dah. Tak cukup lagi. Kita kata siji dah, kena ada gambar dia combo tu pula dah. Gambar combo tu pula. Okey. Dia ni combo dah kodok lagi ni dah. Ya ke dia ni layak. Orang tak yakin. Sebab kita ni manusia. Tapi Tuhan ni, walau bagaimana kita buat apa, kita tak tunjuk gapo pun tak perlu ada nak kena tunjuk. Tetapi Tuhan Maha tahu. Bila dia tahu, kira-kiranya dia terimalah. Kalau dia tahu keikhlasan kita, walaupun tak ada siapa tahu dah, dia tahu memang kita suka, memang kita nak, memang kita nak ikut perintah dia, kira-kiranya dia terimalah. Tu. Sebab tu dia tak sekali terima dengan Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey, habis itu. Tu ayat yang ke 127. Seterusnya kita pergi pula kepada ayat yang
128 nota baru kita tu. Panjang ni tu. Dan namanya so ayat tu je. So ayat ni je 128 ni tu di dalam nota baru kita. Tak apalah kita baca, kita cuba cepat-cepat. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana, hai Tuhan kami, waj'alna, jadikanlah kami muslimain. Muslimain maknanya dua orang Islam. Muslimain, laka, dua orang Islam kepadamu. Islam ni kalau kita terjemah makna dia, dua orang yang tunduk dan patuh. Laka, kepadamu. Wa min dzurriyyatina, wa dan min, dari kalangan dzurriyyatina, zuriat kami ataupun keturunan kami, ummatan, sebagai umat muslimah, yang muslim, yang tunduk dan patuh, lak, kepadamu. Wa arina, dan arina, tunjukkanlah kepada kami, manasikana, tempat-tempat ibadat kami. Wa tub, dan tub, terimalah taubat, alaina, taubat kami lah, terimalah taubat kami. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau, at-tawwab, maha menerima taubat, ar-rahim, lagi maha mengasihani. Okey, kita terjemah biasa. Rabbana waj'alna muslimaini lak, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam, yaitu yang berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan jadikanlah daripada keturunan kami, ummatan muslimatan lak, umat Islam kepadamu. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka, sesungguhnya engkau, sesungguhnya engkaulah, innaka anta at-tawwabur rahim, maha menerima taubat, lagi maha mengasihani. Okey. Itu terjemah biasa. Okey, jadi kaitan antara ayat ni, apa kaitan dengan sebelum ni? Sebelum daripada ni, kalau kita perhati, Nabi Ibrahim meninggikan Kaabah. Tidak, izyarfa Ibrahim, kita baru baca saat ni. Dan hak ni Nabi Ibrahim minta supaya dia jadi orang yang sentiasa patuh di dalam menjalankan perintah-perintah Allah yang lain juga. Hak lain juga. Yarfa Ibrahim ni satu perintah, Allah suruh meninggikan Kaabah. So Rabbana waj'alna muslimaini lak, jadikanlah kami orang yang sentiasa patuh. Maknanya bukan setakat meninggikan Kaabah. Kalau ada apa-apa lagi perintah, biar kami buat gitu jugalah. Kami buat dengan kesungguhan, dengan suka, supaya meninggikan Kaabah tu juga. Kan kami buat dengan rasa teruja, rasa nak buat. Tu dah. Sampai kalau apik batu tu dok Tuhan suruh tinggi, memang dia tinggi sungguh. Maknanya dia buat dengan sungguh-sungguh, maka perintah-perintah Allah lain pun kira-kiranya muslimain juga. Kami buat dengan patuh juga. Perintah-perintah Allah hak lain. Jadi dalam ayat sebelum ni, kalau kita tengok itu doa apa ni? Rabbana tub alaina, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu ayat yang 127. Ayat sebelum ni mengandungi doa Nabi Ibrahim ketika meninggikan Kaabah tu saja, khusus. Doa tu suruh Tuhan terima, minta Tuhan terima
perbuatan dia meninggikan Kaabah. Ini ayat ni pula minta Tuhan terima juga doa-doa dia dan juga perbuatan-perbuatan dia hak lain lah, selain daripada meninggikan Kaabah tu. Jadi gapo dia perintah-perintah Allah lain. Kira-kiranya hak Tuhan akan ajar lepas daripada ni lah, lepas daripada Nabi Ibrahim meninggikan Kaabah tu, iaitu arina manasikana, perintah gapo iaitu berupa bertawaf. Lepas daripada tu tawaf, bersa'i, menyembelih anak, itu juga perintah. Dan menjadi korban, kita lah ni dak, hari raya korban, melontar jamrah dan sebagainya. Itulah perintah-perintah hak Tuhan akan buat. Tuhan akan bagi selepas daripada Nabi Ibrahim meninggikan Kaabah. Dia selalu berkait kata dak. Setelah tinggi, maka buat benda-benda ni, bersa'i, sembelih, melontar jamrah dan sebagainya. Doa sebelum ni doa untuk meninggikan Kaabah. Hak ni doa supaya kita teguh di dalam melaksanakan perintah-perintah yang lain. Okey, dari segi bahasa muslimain. Muslimain ni yang pertama makna dia ikhlas. Jadikanlah kami orang-orang yang ikhlas. Wa ja'alna muslimaini laka. Jadikanlah kami orang-orang yang ikhlas. Maknanya ikhlas buat ibadat kepada Allah. Dan juga daripada zuriat kami, maknanya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail doa biar zuriat dia, keturunan dia pun jadi orang ikhlas juga di dalam beribadat kepada Allah. Yang kedua makna dia muslimai, tunduk dan patuh. Itulah dari segi bahasa muslim. Muslim ni Islam, iaitu orang yang berserah tunduk. Tunduk kepada siapa? Tunduk kepada perintah Allah lah. Patuh kepada perintah Allah. Bukan berserah diri serah. Orang nak berdiri tidak. Bukan Islam berserah diri tu, berserah diri kepada Allah. Berserah diri ni enggak maknanya ikut dia nak buat apa? Tidak, itu makna orang serah diri. Tak. Orang yang tunduk, orang yang serah diri. Ikut nak buat dalam J ke dah. Muka kita serah dah ke dah. Dia nak berdiri kita ke, nak buat kita jadi hamba ke, itu atas dia dah lah, atas tuan kita dah lah. Bila kita serah diri tu, sebelum daripada kita serah diri, tu ikut kita nak agak apa dah. Dan kita serah diri tak ada dah kebebasan. Kira-kiranya kena turut dia. Begitu juga orang Islam ini menyerahkan diri dia kepada Allah, iaitu dia kena turut. Gapo dia hak tu dia nak lah. Tuhan dia suruh buat gini, dia kena buat. Tuhan dia larang dia buat gini, dia tak boleh buat. Sebab dia sudah serah dah diri dia kepada Allah. Itu muslim. Makna dia. Lepas tu wa arina makna dia perlihatkanlah. Arina manasikana. Kalau dalam kitab tafsir bahasa Arab dia kata absir. Absir maknanya perlihatkanlah, nampakkanlah kepada kami, biar kami nampak manasikana, tempat-tempat ibadat kami. Yang kedua makna dianya arina, ajarkanlah, tunjukkanlah. Dalam doa kita pun ada juga, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Molek doa selepas daripada semaya, dalam semaya sendiri dak, di akhir tahiyat tu dak. Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami hak betul tu sebagai betul. Dan bagilah rezeki kepada kami ittiba'ah, mengikut yang betul. Rezeki ikut hak betul, itu juga satu rezeki. Bukan rezeki ni duit saja. Rezeki ni dia dalam Al-Quran tu sebut anak pun rezeki juga. Ikut benda yang betul pun rezeki juga. Ada orang tu dia tahu tapi dia tak boleh ikut. Tahu betul tapi orang tu kata, orang ni kata tak, tapi kita tahu benda ni salah sebenarnya. Tapi kita tak boleh nak buat. Maknanya kita tak ada rezeki.
Ada tak? Tak ada tu rezeki. Rezeki tahu tu suku dah. Rezeki nak buat tu. Warzuqna tiba'ah. Tu. Kenapa dah? Rezeki tahu dan buat. Itu juga lebih kita kata lebih kita nak. Sebab tu kita minta gitu. Kita tahu dan kita boleh buat. Gapo dia kita tahu. Kita boleh amalkan gapo kita tahu. Benda betul yang kita tahu. Itu juga satu rezeki. Wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Selagi dah. Dan tunjukkanlah kepada kami hak salah tu salah. Biar kita serah salah benda hak salah tu dah. Ada juga benda salah tapi kita rasa betul. Itu tidak. Tidak diberi rezeki lagi. Nampak tak? Benda salah kita rasa betul. Berapa ramai dah Islam boleh dah. Tapi dia buat. Kalau bagi kita kata benda tu salah, tapi dia buat kali-kali. Maknanya dia tak ada rezeki. Rezeki apa dia? Warzuqna jitinabah. Bagilah rezeki kepada kami untuk menjauhinya. Menjauhi benda salah. Kita jadi tak buat benda salah. Itu pun rezeki juga. Kita buat benda betul, itu rezeki. Tu luah rezeki ni. Okey, itu arina. Manasikana. Manasik daripada perkataan nusuk ataupun mansak. Mansak jamak dia manasik ni lah. Nusuk yang pertama bererti menyucikan. Manasik tempat ibadat. Apa itu ibadat? Ibadat makna dia menyucikan diri lah. Itu. Nak menyucikan diri. Kita pergi Mekah. Untuk apa dia? Buat haji untuk apa? Kira-kira nak menyucikan diri lah. Yang kedua makna dianya berkorban. Korban. Sebab di Mekah tu ada juga korban sembelih. Dia kait dengan sembelih. Sembelih lembu, sembelih kambing ke apa tu dah. Kait dengan itulah. Buat haji ni kira-kiranya berkait dengan sembelih juga. Ya itu sembelih raya korban itulah. Kalau kita sini dah, tapi kait dengan sembelih lah juga. Orang yang pergi buat haji sana ada sembelih dia. Ada kita di sini sembelih kita, tapi kait dengan sembelih. Tu ada makna nusuk. Nusuk makna dia sembelih, berkorban. Ataupun kalau makna luah lagi, berkorban tidak semestinya sembelih lembu saja dah. Korban harta ke apa semua situ dah. Nak pergi buat haji tu kalau nak kira harta lagi. Masa lagi. Tenaga lagi. Kira-kiranya korban belaka. Di situ. Kena pertaruhkan belaka untuk nak buat ibadat tu lah. Sebab itulah dia panggil manasik. Manasik ni sebenarnya dia lebih khusus dengan buat haji dah. Kalau kita tengok kitab manasik haji, maknanya ibadat-ibadat haji. Sedangkan manasik itu sebenarnya makna dia ibadat dah kalau nak kira. Tapi dia guna manasik sebab dia ada makna berkorban ni. Adapun ibadat tak ada lagi makna korban tu. Ibadat tu sendiri. Manasik memang ada makna korban tu. Sebab tu diguna manasik haji. Ibadat haji pun betul juga. Dan dalam ibadat haji tu adalah juga berkorban tu. Ia juga. Tetapi dipilih hak ni. Manasik. Dan kalau kita perhati Nabi Ibrahim pun dia guna ni. Guna manasik. Arina manasikana. Dia tidak kata arina ma'badatina. Arina ma'badatana, tempat ibadat kami. Serupa juga kan nak kira tak? Tetapi makna tadi itulah. Makna menyucikan, makna korban. Satu lagi makna dia kuat beribadat. Bukan ibadat saja, kuat beribadat. Ar-rajulun nasik dalam bahasa Arab. Rajulun nasik makna dia hanya lelaki, orang yang kuat beribadat. Nasik. Kalau ibadat abid tu kita kata beribadat saja. Nasik ia lebih lagi. Lebih lagi daripada
beribadat tu. Jadi sesuai lah juga dengan di situ, dengan Mekah tu dah. Di Kaabah tu. Sebab bila kita pergi situ memang tumpuan kita je nak beribadat kira-kiranya dah. Memang tak ada kerja lain. Kerja kita tinggal dah di tempat kita ni dah. Negeri kita tinggal dah. Dah. Tak ada dah. Jadi bila kita pergi situ tak ada nak fikir dah lah. Tinggal sementara urusan dunia kita akan tumpu situ. Biasanya orang ke situ anak-anak kecil pun biasa tak bawa dah. Jadi tak ada benda lain. Kira-kiranya nak beribadat saja dah. Dengan nak baca Quran, dengan nak membayar sunat apa kira-kiranya orang agama situ lah. Ketika melaksanakan ibadat haji tu. Sebab itulah diguna perkataan nusuk ataupun manasik ni kuat beribadat tu. Adapun kalau di rumah kita, di tempat kita, memanglah kalau orang kuat beribadat semacam dah. Tapi dia campur-campur lagi. Campur dengan keluarga dah. Campur dengan urusan kita, dunia perniagaan kita, urusan kehidupan kita seharian ke apa. Campur lagi. Tapi bila pergi sana tak ada dah. Bayar tu cukup lekat ke apa, makan tak payah mikir dah. Bayar sekali dengan makan ke apa tu. Kira-kiranya nak ibadat saja situ. Tu. Itu makna nusuk ataupun nasaka menurut Al-Quran. Jadi dalam ayat ni tak ada sebut umat mana tu. Ummatan muslimatan lak. Nabi Ibrahim doa kepada dia dua beranak tu, waj'alna muslimain. Jadikanlah kami berdua ni orang yang patuh dan taat. Begitu juga kepada umat kami. Umat kami pun nak biar jadi orang yang patuh dan taat juga kepada perintah Allah. Biar jadi suka-suka kita ni lah. Kita buat hak Tuhan suruh kita suka, kita buat dengan bersungguh, maka umat kita ni, keturunan kita ni nak biar gitu juga. Biar jadi sungguh, jadi suka buat perintah Allah ni. Jadi umat mana dan juga rasul mana, tapi sebenarnya tidak jelas di sini siapakah rasul yang akan dibangkitkan. Doa selepas daripada ni, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Ayat yang ke-129. Tak apalah. Tetapi di dalam ayat lain ada disebutkan huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Huwallazi ba'atha fil ummiyin. Dialah yang telah mengutuskan dari kalangan ummiyin. Ummiyin itu siapa dia? Ummul Qura. Seorang rasul dari kalangan mereka. Tu umat tu iaitu umat kira-kiranya umat yang duduk di Mekah juga. Siapa dia duduk di Mekah? Kira-kiranya orang Arab lah. Dalam kalangan bangsa Arab. Ba'atha fil ummiyin rasulan minhum. Lepas tu yatlu alaihim ayatihi. Tak apalah. Jadi ijma' ulama' mengatakan ummiyin itu ialah bangsa Arab. Orang Arab. Wallazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum. Dan juga sepakat ulama' mengatakan rasul yang disebutkan di dalam ayat tersebut ialah Nabi Muhammad. Di kalangan umat dia tu akan ada seorang rasul. Rasul dia tu siapa? Nabi Muhammad. Sepakat juga ulama kata. Bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa. Itulah keturunan daripada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa tu tidak. Sebab itulah orang Yahudi dia tak percaya dah. Sepatutnya rasul ni dari kalangan kita. Nak dari kalangan Yahudi. Orang Yahudi tu tak. Kalau boleh, dia nak terima elok-elok dah. Tapi tiba-tiba kerana tidak sebangsa dengan kita, jadi kita tak boleh terima. Bila kita terima juga merendahkan darjat kita. Jadi dah kita ni bangsa yang lama dah sudah
angkat oleh Tuhan kira-kiranya dah. Nabi-nabi sebelum daripada ni mari daripada bangsa kita belaka. Anak keturunan kita. Anak keturunan Nabi Yakub itulah. Yakub. Jadi kenapa tiba-tiba mari dari kalangan orang Arab? Bila lagu tu dia tak boleh terima, maka dialah tolak pula Islam. Kerana sebab bangsa itulah. Kerana Nabi Ibrahim kerana Nabi Muhammad itu dari keturunan Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Jadi menurut hadis dan juga asar, diriwayatkan daripada Ibnu Abi Hatim daripada Abdul Karim tentang firman-Nya, Rabbana waj'alna muslimain. Jadi siapa dia kata kita kata muslim ini makna dia ikhlas? Betul. Tabi'in kata orang-orang yang ikhlas. Itu makna muslimain. Lepas tu lagi diriwayatkan daripada Salam bin Abi Muti' tentang ayat ni. Tentang ayat inilah Nabi Ibrahim doa ni dah. Sedangkan Nabi Ibrahim sudah Islam dah masa tu. Nabi Ibrahim dan Ismail sudah Muslim, sudah jadi orang yang patuh. Tetapi kenapa dia minta lagi? Minta supaya ditetapkan di dalam Islam itulah, biar jadi patuh sama-sama. Jadi orang yang patuh sentiasa. Bukan kata patuh lepas pada ni tukar jadi tidak patuh, lepas patuh pula tidak. Nak suruh jadi patuh sama-sama. Begitu juga di dalam Fatihah kan kita minta sama, tidak minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Nak biar kita ni berada di jalan yang benar. Kan kita ni agama Islam tu. Bapa minta semacam tu dak 5 kali sehari. Bukan 5 kali dah, kira-kira 10 kali lah dah. Moga 2 kali baca dalam semaya tu, setiap sekali semaya tu 2 kali baca. Jadi minta tu sebanyak 10 kali tu, minta sama tu. Untuk apa dia? Kira-kiranya untuk kita tetap. Biar kita kalau sudah Islam, biar kita lebih molek lagi Islam. Biar kita lagi bertambah. Biar kita lagi kejap di atas Islam, ajaran Islam itu. Nak minta hak tu. Sebab itulah dia doa gitu. Walaupun dia ni sudah Muslim dah kalau nak kira. Dan kalau kita perhati sini, Nabi sendiri pun dah. Nabi yang sudah, kalau kira dia ni memang tak ada tukar dah lah. Tidak tidak mudah terpengaruh dah. Moga dia ni Nabi. Tu pun dia minta juga. Walaupun dia sudah tahu dah, apatah lagi kita. Yang kira-kiranya bila-bila masa lah boleh tukar dah. Boleh berubah. Islam, iman kita ni bila-bila masa boleh berubah. Memang kena minta lebih-lebih lagi lah. Kena minta banyak lagi. Walaupun kita kata dah, kita sudah Muslim dah, kita sudah Islam dah, kena minta lagi juga. Setara Nabi pun minta. Jadi ni kita ambil satulah. Daripada hadis sebenarnya banyak juga cara-cara Nabi Jibril tunjuk kepada Nabi Ibrahim ni banyak sangat dalam hadis. Ni salah satulah kita ambil. Daripada Sa'id bin Mansur, daripada Mujahid bahawa Nabi Ibrahim suruh Tuhan tunjuk lagu mana cara-cara beribadat. Arina manasikana. Tidak. Dia doa suruh dia jadi orang yang tetap dan teguh di dalam Islam. Lepas tu biar dia tunjuk cara-cara beribadat. Iaitu lagu mana mula-mula sekali Tuhan hantar Jibril. Jibril lah yang menjadi pengantara untuk nak ajar Nabi Ibrahim buat kira-kiranya buat haji lah. Menyempurnakan haji tu. Nak buat ibadat di situ. Di situ maksudnya buat haji. Mula-mula sekali Jibril ajar susun batu-batu tu sehingga menjadi dinding, iaitu susun Kaabah tu. Yang Pak Ibrahim start daripada situ lagi. Lepas tu setelah selesai Nabi Ibrahim Jibril pegang tangan Nabi Ibrahim pergi ke Mina. Jalan pergi ke Mina.
Tetapi apabila sampai di tempat yang tengah-tengah tu, jumpa di tempat yang kita panggil lah ni Jamratul Aqabah. Ada 3 jamrah tu duk Jamratul Aqabah. Lepas tu pergi lagi ada Jamrah Al-Wusta, ada. Pergi lagi ada Jamrah As-Sughra, ada 3 jamrah tu. Bila pergi situ, Nabi Ibrahim nampak setan, iblis duduk di bawah pokok. Duk tunggu situ. Kira-kiranya nak godalah biar tak jadi. Nak suruh patah gelik semula. Tak payah buatlah perintah ni. Tetapi Jibril suruh Nabi Ibrahim bertakbir dan lepas. Iblis duk tunggu bawah pokok tu. Mula-mula jamrah Aqabah ataupun jamrah ula kita panggil dah. Jamrah mula-mula besar sekali. Nabi Ibrahim lepas, bertakbir dan lepas lah setan ataupun iblis tu dah. Lepas pada tu setan tu lari hidup ke Jamrah Wusta pula. Dan Nabi Ibrahim pun kejar dan bertakbir lepas. Itulah hak kita panggil melontar jamrah ke apa tu dah. Lontar 7 butir anak batu sebagaimana Nabi Ibrahim buat tu lah. Dalam Nabi Ibrahim buat tu dalam kira-kiranya tugas dia nak mengenal lagu mana cara nak buat haji. Dihalang situ. Pergi tempat yang kedua. Lepas tu gilah, sampailah kepada tempat yang ketiga, jamrah Jamrah Sughra dah. Buat gitu juga, bertakbir dan lepas anak batu. Lepas tu setelah tu Jibril pun pegang tangan Nabi Ibrahim, jalan pula pergi ke Masy'aril Haram ataupun kita panggil Muzdalifah. Kemudian pergi pula ke Arafah. Duduk di Arafah ni bukit ke bukit Arafah dah. Arafah padai Arafah dah. Duduk situ. Kalau orang nak buat haji tu dia akan duduk situ sampai ke matahari jatuh dah, terbenam matahari. Lepas pada matahari terbenam tu dia akan pergi pula ke mana ni, jalan lagi ke lepas daripada Arafah pergi ke Mina ke Muzdalifah. Nak pergi Muzdalifah ada maya mengorik maya Isa situlah. Selepas daripada matahari terbenam di Arafah tu. Lepas tu setelah daripada selesai situ, Jibril pun kata, nah sekarang kamu tahu dah kau ibadat-ibadat yang aku tunjuk tu ada faham dah kau, kira-kiranya ada araf tak kalau dalam bahasa Arab ada. Kamu telah faham dah kau hak aku tunjuk tu? Nabi Ibrahim berkata ya. Dan dia kata tu sebanyak 3 kali. Ya, kau faham dah kau? Nabi Ibrahim kata ya. Dan ya sebanyak 3 kali. Selepas daripada itu, setelah Nabi Ibrahim faham, Jibril pun suruh Nabi Ibrahim panggil pula umat dia lah untuk mengerjakan haji. Lalu Nabi Ibrahim pun tanyalah lagi mana nak panggil kan ni dah. Jibril berkata, katakanlah wahai sekalian manusia, sambutlah seruan Tuhan kamu, panggillah begitu sebanyak 3 kali. Sambutlah seruan Tuhanmu. Lalu orang yang pergi buat haji pun menyambutlah kira-kiranya. Perkara itu dilakukan oleh Ibrahim dan disambut ataupun disahut oleh hamba-hamba Allah yang kita panggil sebagai labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allah, ya Allah, hamba segera melakukannya. Ya Allah, seruanmu telah hamba dengar. Aku dengar, aku mari. Dia labbaika itulah maksud labbaik Allahumma tu. Ada orang buat haji tu dia duk sebut-sebut benda tu sama dah. Duk ulai zikir tu sama, iaitu dia menyahut seruan Nabi Ibrahim. Setelah selesai Jibril ajar dia pun seru manusia mari, dan manusia hak mari tu, orang hak mari situ buat haji tu sebut labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya lah.
Habis itu seterusnya tafsir. Rabbana waj'alna muslimain. Ini sebagaimana kita ayat dah tadilah. Kenapa Nabi Ibrahim doa lagi waj'alna musliman, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh. Itu untuk menambahkan lagi keikhlasan dan juga kepatuhan. Ataupun nak suruh jadi orang yang sentiasa patuh dan tetap teguh dengan Islam itulah, dengan dalam melaksanakan perintah Allah tu. Dan juga kalau kita perhati sini, dia minta lagi biar dia jadi orang yang patuh. Sebab ketika meninggikan Kaabah itu, kira-kiranya dia sudah jadi orang yang patuh. Dia sudah buat dengan sungguh. Dan di sini dia minta lagi, nak lagi, jadi orang yang patuh. Betul. Nak lagi dia ni jadi orang yang bersungguh. Kenapa? Gitu. Sebab dia suka buat benda tu. Orang yang suka, dia akan nak lagi lah tentang sesuatu perkara tu tak. Kalau dia suka, dia akan minta nak ulang lagi. Kalau boleh nak lagi. Betul. Dan kenapa dia suka? Sebab dia orang yang Islam ni, orang yang Muslim ni, kira-kiranya dia nampak ganjaran dia tu. Bila ganjaran dia tu dia nampak, dia tidak akan segera penat, dia tidak akan segera susah nak buat. Dan kalau kita perhati dia, orang ni memang gitu. Orang ni kalau nak kira benda tu, kalau bagi kita susah, buat kerja lah, kita kata apa-apa kerja lah tak. Noreh kalau nak kira susah. Tapi bila kita nampak ganjaran dia, selepas daripada tu suka, kita boleh bagi, kita boleh beli makanan, boleh beli pakaian tak. Kita suka benda yang kita akan dapat tu. Jadi urusan kerja kita buat tu jadi senang. Tak ada gapo, biarlah kita kata nyamuk ke pacak ke lima sekali pun tu, kita jadi buat. Dan tak berhenti sehari tu dah, esok kita pergi pula. Pas kita pergi pula sampai puluh tahun. Sebab apa kita boleh ulang benda yang sama. Dan benda tu susah ke? Susah kalau nak kira tak. Tetapi kita tak segera. Sebab kita nampak ganjaran tu. Dan kalau boleh kita nak lah. Kalau kita suka biar tak boleh dah. Nak setakat hari ni je. Boleh dah. Boleh nak setakat seminggu, lepas tu tak boleh dah. Kira-kira hujan. Kita sedih. Walaupun benda tu susah, tapi kenapa? Sebab apa kita jadi sedih? Sebab kita nampak ganjaran dia tu. Aku tak boleh dah lah. Kira-kira bila aku tak buat benda susah ni, aku tak dapat ganjaran. Dan bagi aku sebenarnya tak susah pun. Tu benda tu. Itulah orang yang dia sudah ada kita panggil keseronokan di dalam buat kerja tu. Lagu mana dia dapat keseronokan? Bila dia nampak balasan tu lah. Tu. Begitu juga Nabi Ibrahim ni nak lagi. Tuhan suruh tu nak lagi. Sebelum daripada ni banyak dah Tuhan suruh tinggalkan anak isteri dia di tempat yang tak ada kau satu dah. Dan nak semacam suka semacam buat tu. Jadi kira-kiranya kita tu nak gitulah. Nak biar nampak ganjaran tu mengelabui mata kita. Dok supaya orang tu dok. Kadang-kadang kerja yang salah pun dia sanggup buat ada. Dia tahu benda ni salah. Kalau kena ni je sama hidup ni dok. Tapi buat semacam. Sebab nampak ganjaran besar ni. Dok. Boleh banyak ni. Kalau tak berigak ni banyak boleh, tapi dok. Sanggup buat semacam. Tu hak setara tu dah. Benda salah ni apatah lagi benda yang betul. Cumanya kita tak nampak gitulah. Biasalah dah. Tak nampak lalu pahala ni. Tetapi bagi orang yang nampak, dia suka lah. Dia naklah buat. Jadi begitu juga kita. Kita digalakkan berdoa dengan doa ni. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min zurriyyatina muslimain. Maknanya kita minta bukan hanya dijadikan orang yang patuh dalam menunaikan solat,
puasa, benda-benda wajib. Kita nampak macam perintah Allah tu dah. Patuh benda tu. Tidak saja, kita nak lagi. Benda-benda lain pun kita nak biar kita ni jadi orang yang patuh juga. Iaitu ibadat-ibadat lain kepada dia. Termasuk sebagai suami, sebagai isteri, kita ada tanggungjawab kita dah. Hak Tuhan bagi sebagai suami lagu mana tanggungjawab, sebagai isteri ada tanggungjawab dia. Kita buat dengan rasa suka. Dengan patuh. Tu dak, bukan semaya puasa saja. Penjual, pembeli ada yang diajarkan hak Islam ajar lagu mana. Pemimpin, rakyat, pemimpin ada cara dia, rakyat pun ada cara dia. Tak boleh nak berontak sesuka hati dak. Suka tak puas hati nak nak demo lalu dak. Tak puas hati sikit nak berontak lalu. Tak boleh. Sebab rakyat ada hak dia juga. Ada batas-batas dia mengikut Islam. Bapa ada hak dia, anak dan seluruhnya. Nak kita jadi muslimainilak. Muslimainilaka maknanya kita jadi orang yang tunduk, ikhlas, patuh, suka di dalam buat ibadat kepada Tuhan. Iaitu jadikanlah kami hamba yang seluruh kehidupannya itu dalam ketundukan dan kepatuhan. Pendek kata kat semua lah. Nak biar kita ni jadi orang ikhlas dalam semua amal ibadat kita buat. Amal ibadat ni jangan nampak khusus saja. Ada sebab tadi lah. Amal ibadat kita sebagai bapa ada tanggungjawab kita. Hak Tuhan suruh, hak Tuhan larang, itulah kita panggil amal ibadat. Ibadat dah tu. Kalau buat gini boleh pahala, buat gini dosa. Dalam kita sebagai seorang ayah dah. Itu ibadat dah tu. Wa min dzurriyyatina, dan juga Nabi Ibrahim minta biarlah zuriat dia juga jadi orang yang patuh, jadi orang yang ikhlas dalam beribadat. Jadi ini juga pedoman kepada kita untuk dalam kita berdoa. Kita doa ni jangan hanya untuk diri kita saja. Kita juga kena doa untuk orang-orang selepas daripada kita, anak cucu kita, keturunan kita. Juga kena masukkan sekali mereka tu di dalam doa. Kenapa? Kerana kita tidak tahu dalam keturunan kita ni yang mana yang akan dipilih. Doa kita tu akan makbul, kena dekat siapa. Kalau Nabi Ibrahim ni kira-kiranya dia doa wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa ba'ats fihim rasulan minhum, bangkitkanlah rasul dari kalangan mereka. Siapa tu rasul tu? Setelah berabad-abad barulah lahir Nabi Muhammad je dah. Itulah baru makbul doa Nabi Ibrahim tu. Lama dah. Ketika dia doa di Kaabah tu. Lagi barulah bangkit seorang rasul. Jadi kita tak tahu dari anak cucu kita ni pun kita tak tahu dah mana yang akan berguna untuk agama, yang mana akan jaga agama Allah. Kita tak tahu. Tak boleh jadi anak kita. Kalau tidak anak kita, cucu kita boleh jadi selepas daripada kita mati je dah, daripada keturunan kita. Jadi orang yang dimakbulkan oleh Allah doa kita tu. Itulah kita kata dah, kita nak doa, bila doa nak makbul lalu dah. Apa tu yang tak makbul? Nabi sendiri ni pun kalau kita perhati dah, bila makbul doa dia ni, dia suruh bangkitkan seorang rasul. Jadi dari kalangan zuriat dia, umat muslim. Lama barulah lahir rasul Nabi kita tu dah, Muhammad tu. Setelah dia mati berabad-abad, beratus tahun dah, beribu tahun, barulah ada rasul tu, Nabi. Kita apa nak kata kita apatah lagi, tidak juga. Tetapi itulah doa ni kita tak tahu mana tu makbulkan. Boleh jadi makbulkan setelah kita mati pun kita tak tahu. Tu dah. Jadi kalau kita perhati situ juga, wa min dzurriyyatina, min waja'alna muslimaina laka, wa min, dari kalangan. Min itu makna dianya sebahagian.
sebahagian dari zuriat kami jadikanlah orang yang Muslim. Jadikanlah dia orang yang tunduk dan patuh. Kenapa sebahagian? Kenapa dia tidak kata jadikanlah seluruh zuriat kami ni dok, seluruh zuriat aku ni orang yang patuh. Seluruh zuriat, dia kata wamin. Kerana sebelum daripada ni Tuhan telah tergodah dia. Tuhan tergodah Nabi Ibrahim. Iaitu Tuhan tegur mana? Beberapa ayat sebelum ni. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama, qala wa min dzurriyyati. Aku nak jadikan kamu imam. Nabi Ibrahim kata, nak zuriat aku pun nak juga biar jadi imam juga, biar jadi pemimpin belaka. Zuriat aku. Qala la yanalu ahdi zalim. Itu yang kata dak. Orang zalim tak boleh. Tuhan kecualikan dah situ. Nampak tak? Beringat dah. Jadi lepas pada tu dia doa pula dah. Warzuq alahum minat tamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Lepas pada tu Nabi Ibrahim pun beringat, bagilah rezeki di Mekah ni kepada orang yang man amana minhum billahi wal yawmil akhir, kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dia beringat dah tu. Sebab sebelum daripada ni dia minta semua nak suruh jadi pemimpin dah. Tuhan kata orang zalim tak boleh. Doa yang kedua Nabi Ibrahim pun kata dak. Kepada orang beriman jelah. Rezeki dak. Di Mekah ni biar orang beriman je. Hak senang. Orang hak kafir kira-kiranya biar dia susah lah, biarlah. Tak sawi rezeki pun tak apa dah. Orang yang susah. Apa ni orang kafir. Tetapi Tuhan kata Tuhan akan bagi juga. Tak. Orang beriman Tuhan bagi, orang kafir pun Tuhan bagi juga. Tetapi beri sikit je lah. Bagi sikit. Maknanya dalam masalah rezeki Tuhan beri belaka. Tetapi masalah Islam, Muslim, orang yang patuh ni tidak semua juga. Ada orang yang molek dan ada juga orang yang zalim. Dia kait dengan doa mula-mula tadi tu. Rezeki Tuhan bagi belaka. Orang Islam, orang kafir, cuma orang kafir Tuhan bagi sikit. Tetapi dalam masalah kepimpinan, masalah imam, menjadi orang Muslim, itu tidak semua orang boleh. Tidak semua keturunan dapat. Ada juga keturunan yang tidak dapat benda tu, ataupun kita panggil zalim lah. Orang yang tidak Islam, orang yang tidak orang yang tidak tunduk dan patuh kepada Allah, itu kita panggil orang yang zalim. Ummatan muslimatan lak. Lepas tu agama Islam juga bukanlah agama yang baru ada selepas daripada kelahiran Nabi Muhammad. Dia ada lagi agama Islam ataupun orang Muslim ini disebut sejak Nabi Ibrahim lagi. Dan sebenarnya kalau kita intipati lah, walaupun tidak disebut Islam secara jelas dah, tetapi sejak daripada Nabi Adam lagi sudah ada dah agama Islam tu, orang Islam tu. Sejak daripada Nabi Adam lagi. Cumanya Adam, Nuh, Nabi Nuh kepada semua orang Islam belaka, iaitu orang yang mentauhidkan Allah lah. Kita kata orang yang serah diri kepada Allah, orang yang patuh kepada Allah. Sejak daripada Nabi Adam. Cumanya perkataan Muslim ini digunakan secara rasmi di zaman Nabi Ibrahim lah. Umat Islam zaman Nabi Ibrahim. Tu agama Islam ke apa pun, qul bal millata Ibrahim hanifa. Agama Nabi Ibrahim, agama yang hanif itu disebut sebagai agama Islam. Lepas daripada itulah barulah digunakan sebagai agama Islam. Sebelum daripada itu sebenarnya sudah ada dah, tetapi tidak rasmi gini. Sebab itulah disandarkan agama Islam ni agama Nabi Ibrahim dah. Bukan kata agama Nabi Adam dah. Agama Nabi Idris, agama Nabi Nuh, tidak. Tetapi agama Nabi Ibrahim. Sebab rasmi digunakan. Dan di dalam doa pun dia kata gitu. Waj'alna muslimain. Dia sebut jadikanlah kami dua orang yang Islam. Wa min zurriyatina, dan dari keturunan kami, maknanya umat kami, umat Islam. Orang yang mengikut ajaran Islam itu kita panggil umat Islam. Daripada Nabi Ibrahim.
Adapun agama-agama yang ada lah ni, kita kata agama Kristian, Hindu dan sebagainya, dan agama Yahudi, itu bukan agama kalau nak kira. Itu sebenarnya adalah kepercayaan seseorang yang mana akhirnya orang ikut benda tu. Maka dikira dipanggil sebagai agama. Sebenarnya tidak. Kalau kita perhati agama Kristian, dia 300 tahun selepas daripada kematian Nabi Isa tu barulah lahir agama Kristian tu. Begitu juga kita kata agama Hindu, Buddha, itu sebenarnya lahir daripada orang yang bernama Siddhartha Gautama Buddha tu dah. Dua orang tu. Yang mana asalnya dua orang tu itulah pengasas agama Hindu Buddha tu dah. Gautama Buddha dan Siddhartha tu. Dua orang tu asal dia gajah. Dia hidup di dalam kemewahan. Lepas pada tu dia secara jiwa dia tu tak tenang. Duduk dalam kemewahan, kesenangan ni. Jadi lagu mana nak suruh tenang jiwa, dia pun mikir-mikir, marilah idea nak suruh tenang jiwa. Kira-kiranya jasad ni kena sengsara. Bila sengsara jasad, maka jiwa akan jadi tenang. Dia pun tinggal takhta raja dia ke apa tu, pergi duduk dalam hutan, pergi tapau dalam hutan, pergi tidur atas batu, atas tidur dalam gua, dan ambil apa dia, kulit-kulit kayu sebagai buat jadi baju. Maka lahirlah agama Buddha, Hindu tu. Dengan kira-kiranya asas dia hanya nak mententeramkan jiwa, ialah dengan cara menyakitkan jasad. Itulah agama Hindu. Gitulah cara dia tu. Tapi daripada fikiran-fikiran penganut dia, tak ada asas daripada Tuhan tentukan, tidak. Dia fikir sendiri. Tu. Adapun umat Islam, itulah agama yang diterima. Hak lain-lain kira-kiranya tidak agama lah. Itu hanya pemikiran, kepercayaan puak-puak dia saja. Wa arina manasikana, tunjukkanlah kepada kami manasikana, tempat ibadat kami. Mansak ni makna dia tempat. Daripada kalau kita mengaji sorof, belajar sorof, dia kata isim makan. Mansak daripada nasaka tu lah, pecah-pecah tubilah mansak. Kenapa disebut mansak ataupun manasik, tempat-tempat ibadat? Kerana ibadat haji ni dia banyak kait dengan tempat. Tawaf berkait dengan tempat, iaitu di sekitar Kaabah tu dah. Begitu juga sa'i antara Safa dan Marwah, itu tempat ke tu. Wukuf di Arafah, tempat tu juga dah. Berpindah daripada tempat ke tempat. Bermalam, mabit di Muzdalifah, kita panggil tak, setelah wukuf di Arafah, duduk di Arafah, pergi pula ke Muzdalifah dah. Pergi tidur situ, mabit di Muzdalifah. Begitu juga melontar jamrah ke apa, itu semua di tempat belakang. Pergi situ, pagi situ. Ibadat dalam bentuk lagu tu. Sebab itulah kita panggil manasik. Adapun kalau semaya ke apa ni, kenapa tidak dipanggil manasik? Sebab dia tidak kait dengan tempat juga. Tempat tu ada lah, tetapi di mana-mana pun boleh. Asalkan tempat tu cukup syarat lah, kita kata cuci, nak boleh lah. Tidak dalam jamban, apa dah. Boleh semaya mana-mana pun. Atas kereta boleh, dalam bilik boleh, dapur boleh. Tak apa belakang, nak semaya rumah boleh, nak semaya masjid boleh. Tidak berkait dengan tempat. Tetapi ni tak boleh. Kalau nak bermalam, tak boleh kita bermalam mabit di Kaabah, tak boleh situ. Tawaf di Muzdalifah, tak boleh. Dia berkait dengan tempat tu, baru jadi ibadat tu. Sebab itulah juga dipanggil mansak ataupun manasik. Ia juga digunakan dalam bentuk jamak, iaitu banyak tu. Manasik tu dah, tempat-tempat ibadat, kerana ibadat haji merangkumi banyak perbuatan lah yang dilakukan. Seperti melontar, tawaf, bersa'i dan sebagainya. Okey.
Habis itu. Seterusnya, watub alaina. Selepas daripada tunjuk minta tunjukkan tempat ibadat ataupun manasik, Nabi Ibrahim juga minta tub alaina, terimalah taubat kami. Terimalah taubat kami. Taubat ini dari segi bahasa bererti kembali. Taba makna dia kembali, tabayatubu. Iaitu kembali mana ni? Balik mana? Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan, dan kembali kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan ingkar. Itu kembali kepada Allah. Setelah kita buat macam-macam benda-benda jahat, benda-benda maksiat, kita pun gi ngadu dia. Itu makna dia kembali. Gi royak dia. Sebenarnya aku salah, tak kena aku buat gitu. Aku minta maaf, aku minta apa. Itulah makna dia kembali. Dengan cara nyesal gitu. Taubat juga bererti bukan kembali saja, bukan nyesal saja, tetapi berazam dan membulatkan tekad untuk membuat kebaikan pada masa akhirat. Dia kait dengan buat kebaikan juga. Jadi kait itu kan, mendirikan Kaabah itu benda yang kita buat. Lepas tu nak jadi orang yang patuh, itu berkait dengan benda yang akhirat. Berazam nak buat yang lebih baik lagi, itu kait dengan muslimah itulah. Nabi Ibrahim setelah dia selesai buat Kaabah, mendirikan Kaabah, dia berazam nak buat hak lain-lain lagi. Kalau boleh nak lagi ada kerja-kerja lain, perintah-perintah lain. Itu juga kait dengan taubat ni. Nampak tak? Taubat ni bukan saja menyesal, tetapi nak buat yang lebih elok lagi lepas daripada tu. Jadi taubat ni juga boleh dipakai, tub alaina ni boleh dipakai dengan beberapa makna. Satu, terimalah taubat kami. Yang kedua, bantulah kami untuk jadi orang yang sentiasa bertaubat. Sentiasa bertaubat. Jadi hak ni lagu mana? Kerana bertaubat tu sendiri sebenarnya adalah satu ibadat dah juga. Nabi SAW kita, walaupun dia sudah maksum, kalau kira tak ada dosa ke apa dah, tetapi dia kata inilah atubu ilallah mi'ata marrah, 100 kali sehari bertaubat. Tu Nabi. Ada dalam riwayat lain kata 70 kali Nabi bertaubat kepada Allah. Dia sendiri kata aku ni bertaubat kepada Allah 100 kali. Taubat itu juga waktu tub alaina, makna dianya untuk menzahirkan rasa syukur. Bukan nak apa ni nak menghapuskan dosa saja. Sebenarnya itu tanda kita bersyukur. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika isteri dia tanya dah, kenapa ni awak ni masih bertaubat? Kenapa kamu masih bertaubat? Walaupun dosa-dosa kamu telah diampunkan, dosa lepas dan juga dosa akan datang, Nabi telah ampun belaka dah. Tapi apa taubat semata lagi? Isteri dia tanya dah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, dia kata afala akunu abdan syakura, gitu dalam lafaz Arab dia tu dah. Tidakkah kamu mahu menjadi hamba yang bersyukur? Afala akunu abdan syakura, tak bolehkah aku ni jadi hamba yang bersyukur? Jadi bertaubat tu juga sebenarnya bersyukur kepada Allah, dengan cara bertaubat. Okey, satu lagi. Di sini kalau kita buat pengajaran yang kita dapat ambil juga daripada sini, setelah kita buat amal ibadat, apa-apa perintah Tuhan, elok juga kita bertaubat. Kalau sebelum daripada ni ayat 127, selepas kita buat apa-apa suruhan perintah Allah, elok kita berdoa. Ini juga selepas daripada kita buat apa-apa suruhan, elok kita bertaubat. Sebab tu kalau kita perhati, bila kita sembahyang kan, disyariatkan dalam sunnah ada. Setelah kita selesai sembahyang, baca astaghfirullah dah. Sebanyak beberapa kali, 3 kali ada astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak baca 3 kali waktu. Itu bertaubat tu. Setelah kita buat apa ni, ketaatan ataupun ibadat, diajar lagu tu, sunnah gitu. Setelah sembahyang dan sini pun
Diajar juga sejak daripada Nabi Ibrahim. Kenapa gitu? Kenapa kita kena bertaubat? Sebab biasanya orang ni di dalam membuat ketaatan tu dia akan banyak kekurangan lah. Tuhan nak gini tapi kita tidak buat gini. Kita rasa sempurna dah tapi sebenarnya tak lagi. Kita rasa betul dah tapi sebenarnya tidak lagi. Maknanya banyak kekurangan tu di dalam kita buat amal ibadat kita tu. Jadi di situlah kita bertaubat. Di akhir tu makna segala-segala kekurangan yang kita buat dalam kita melaksanakan ibadat ni, kira-kiranya minta Tuhan ampun lah. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kerana Tuhan ni Maha Pengampun. Di dalam kita buat ibadat tu sendiri. Ibadat tu apa dia? Banyaklah. Ibadat ni tidak semestinya sembahyang. Contohnya kita kena jaga anak kita. Jaga anak itu juga adalah ibadat. Jaga anak, jaga ibu bapa itu juga adalah ibadat. Kerana tu perintah Allah tu, suruh Allah dah. Jaga ibu bapa. Dan di dalam kita jaga tu, Tuhan suruh jaga lagu mana? Iyakah kita buat gitu? Hak Tuhan suruh buat tu dah. Ada hak wajib saja. Kau ada ihsan juga di situ. Kau setakat wajib-wajib yang kita buat. Bila terkurang, tak kena dengan hak kita buat, tak kena dengan hak Tuhan suruh, di situlah kita kena minta ampun. Jadi di samping kita jaga ibu bapa, di samping kita jaga anak, di samping kita jaga anak isteri dan sebagainya tu dah, kita berniaga, kita kena minta ampun juga. Mungkin ada kalau duit kait dengan duit ke ada termakan syubhat ke dan sebagainya. Tuhan kata syubhat ni mungkin tak boleh. Kalau boleh tak sah, Tuhan kata. Tapi kita jadi terambil juga terhadap segala kekurangan ke apa. Maka eloklah kita bertaubat di akhir perbuatan kita tu, di akhir ibadat kita tu. Dan satu lagi, innaka antat tawwabur rahim, sesuailah dengan bertaubat tadi. Sebab Tuhan ini Maha menerima taubat. Lagu mana Maha menerima taubat? Beza dengan kita dah. Buat kesilapan sekali boleh jadi kita maaf lagi. Kesilapan kali yang kedua, berulang kesilapan sama untuk kali yang kedua, kita warning dah. Mula-mula buat. Kali yang ketiga boleh jadi kita tak maaf dah. Ada 3 kali. Apatah lagi berkali-kali. Kenapa? Kerana kita ni bukan tawab. Apatah lagi kita ni taib dah. Kita ni bukan orang yang boleh menerima taubat kita ni. Kita ni bukan pemaaf. Apatah lagi nak jadi yang maha memaafkan, maha menerima taubat. Itu jauh sekali lah. Orang tak boleh gitu. Dia bisa setengah mana pun, dia hebat wali setengah mana pun, dia tak akan sampai kepada peringkat tawab. Dan maha penyayang. Kenapa disebut sekali tawab dan juga rahim? Kerana dia duduk sekali itu. Taubat dengan rahim itu. Taubat, kita bertaubat kerana kita melakukan kesalahan. Kesalahan ni kira-kiranya dosa lah. Dosa ni akibat dia neraka. Tidak. Dosa ni kira-kiranya kena azab lah. Tu hak sepatutnya. Tetapi Tuhan ni rahim juga. Di sebalik daripada tu, di sebalik daripada dia mengazab, dia rahim. Dan di dalam hadis ada sebut, sabaqat rahmati ghadabi, rahmat aku mengalahkan kemurkaan aku. Tuhan ni dah lah dia maha menerima taubat. Dia ni rahim pula. Tidak. Jadi kira-kiranya cukup lekat lah gabungnya dua tu. Gabungnya maha menerima taubat dengan maha penyayang ni. Rahmat Tuhan ni lebih lagi daripada hak dia nak balas tu. Dalam hadis lain ada sebut rahmati ghalabat ghadabi, dan macam-macam lah lafaz dia tu dah. Rahmat aku mengalahkan kemurkaan aku. Tu. Jadi tawab ni berkenaan dengan hak dia nak azab tu. Rahim berkaitan dengan hak dia nak ampun. Kira-kiranya kalau Tuhan ni lagu ni, mudah-mudahan dia maaf lah.
segala kekurangan aku di dalam melaksanakan amal ibadat, mudah-mudahan dia maaf. Sebab dia ni Tawwab dan juga Rahim. Dan eloklah kalau kita nak bertaubat ke apa tu, diletak nama Tawwab dan Rahim balik belakang tu. Ya Tawwab, innaka antat tawwabur rahim. Sambung gitu dah. Innaka antal ghafurur rahim. Ya Ghafur, ya Rahim. Gabung dua benda tu untuk kita nak bertaubat. Disyariatkan molek. Supaya dengan doa Nabi Ibrahim ni lah. Ambil supaya doa Nabi Ibrahim ni terus pun tak apa dah. Innaka antat tawwabur rahim. Boleh. Okey. Jadi gitulah dulu untuk kali ni. Rasanya panjang benar tu dah. Laju benar tu. So ayat je pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana Rosman atau mana? Nak tanya satu soalan ni. Mungkin Ustaz boleh bagi tahu melalui pengamatan. Ustaz, kita ketahui bahawa ibadat haji ini merupakan antara rukun Islam kelima. Kita ketahui juga bahawa ibadat ini disyariatkan semenjak zaman Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Soalannya, kenapakah tiada dinukil dalam atau ditekankan dalam Al-Quran tentang ibadah ini kepada lain-lain Rasul? Dan kita ketahui sehinggalah tiba zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi soalan dia nya, apa suhu di zaman Nabi Ibrahim nya dah ibadat haji ni. Zaman lain tak ada. Jadi setakat yang ana perhati, yang ana tengok-tengok dalam kitab tu, bukan kata tak ada di zaman Nabi-Nabi lain, tetapi disebut zaman Nabi Ibrahim sebab dia yang memulakan dia yang memulakan ibadat haji itu gitu. Di zaman lain, zaman Nabi-Nabi lain tu kira-kiranya sudah ada dah lah benda tu. Jadi sebab itulah tidak sebut lagi. Zaman Nabi Ibrahim sebab dia yang memulakan, pengasas kira-kiranya. Sebab tu disebut. Zaman Nabi lain ada, cumanya dia bertukar-tukar jadi kadang-kadang jadi tempat ibadat agama lain, dirobohkan dan dibangunkan semula, dirobohkan, dia tukar-tukar gitulah. Dan bila tiba zaman Nabi kita, itulah kira-kiranya setelah banyak berlaku maksiat lah, situlah kita kata dah di Kaabah tu, setelah dinodai dengan macam-macam maksiat, ada orang nyembuh dan sebagainya, mari Nabi kita nak bersihkan semula, kembalikan semula tempat ibadat tu kepada hak asal dia di zaman Nabi Ibrahim tu. Sebab itulah timbul semula di zaman Nabi kita ni. Gitu. Hak kisah Abrahah lah memusnahkan Kaabah ke apa tu, sudah ada dah juga di dalam Al-Quran. Itu kira-kiranya setelah Kaabah tu adalah. Dan ada je. Maknanya, dan Tuhan jaga benda tu. Tetapi berulang kali berlaku gitu. Dan setelah Nabi kita, kira-kiranya zaman Nabi Ibrahim nak nyapa kau zaman Nabi kita ni banyak dah tersasu. Tewing dah kita kata daripada hak asal dia. Sehingga jadi teringatlah. Kita kata dah, di zaman Nabi kita ni bangun nak betul semula, daripada ngadak kepada Baitul Maqdis, pergi hadap situ semula, kepada kita kata tempat asal kita lah, tempat asal Baitullah hak sebenar. Tu kira-kiranya sudah tukar tu, daripada dia melalui banyak apa dia ni kita kata pencerobohan banyak
pertukaran ke apa siapa ketukar kepada Baitul Maqdis dah. Kiblat kita. Siapa kepada Palestin dah sudah tukar. Dan bila zaman Nabi kita kemah balik. Orang yang mengemahkan balik ibadat tu, orang yang apa ni, menjelaskan balik asal usul dia tu dah. Zaman Nabi kita ni lah dijelaskan balik pula. Asal usul tempat ibadat yang sudah lama tertewing tu di zaman Nabi-Nabi lain tu. Gitu. Sebab tu jadi timbul dua tu pengasah dengan yang betul semula. Orang yang kita kata renovate lah kali lah ni tu. Orang yang renovate semula benda tu. Itulah wallahu a'lam. Di zaman Nabi kita pun, zaman Nabi-Nabi lain pun ada. Benda tu cumanya boleh jadi sudah diseleweng, dimasuk oleh agama-agama lain, dimasuk oleh penganut-penganut lain situ. Tidak terjaga dengan molek lah tempat tu. Tapi walaupun tidak dijaga dengan molek, seluruh apa ni kita kata orang yang beribadat situ dia jaga. Berkat doa Nabi Ibrahim lah juga tu. Wa amna tu dah. So, jadikanlah negeri itu negeri yang aman. Ada. Aman semacam kadang-kadang pun walaupun orang lain tok apa ni berhala dia situ dah, tapi dia tetap jaga tempat ibadat tu. Dia anggap situ tu sebagai tempat suci. Cumanya tukar jadi berhala. Gitu. Tapi suci lagi. Cumanya tidak suci dalam kata yang sebenar lah. Erti kata yang sebenar. Sebab ada berhala situ. Tapi tempat tu masih tempat yang suci. Dan di zaman Nabi kita ni lah barulah dibuai habis, waktu habis berhala gapo semua direnovate balik. Disucikan betul-betul. Siapa lon ni lah kira-kiranya dah kemah balik yang sudah kotor tu. Gitulah sebab tu timbul tu dua nabi tu. Wallahu alam. Ustaz, saya tanya apa perkembangan dengan ada disebut Baitul Ma'mur dengan Baitullah? Baitul Ma'mur ni pun ya juga. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni tempat yang kalau kita pun kita kata makmur. Nak makmur daripada aman makmur dah kita guna. Tempat yang selamat, tempat yang sejahtera. Supaya juga dengan Baitul Haram. Haram ni tempat yang sempurna, tempat yang selamat. Haram membuat benda-benda yang tak molek situ. Walaupun kita kata pada zahirnya pun tak boleh dengan kita cabut rupuk, kita apa ni tebal pokok, kita sembelih benda-benda yang tidak sepatutnya. Di situ itu adalah haram, tak boleh. Baitul Ma'mur pun begitu juga. Lebih kurang lah tu Baitul Ma'mur tu. Tempat mereka tahu. Baitul Ma'mur situ juga sebenarnya. Kaabah tu lah juga Baitul Ma'mur tu. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya Ustaz pasal meninggikan Kaabah tu. Dan di sini ada riwayat pertama sekali Jibril mengajar bagaimana menyusun batu bata sehingga tegak menjadi dinding. Kalau kita tengok sekitar Kaabah lagi ada makam Ibrahim. Kalau kamu apa tinggi-tinggi itu pun staging kau pun kering kau. Kerana kita dia makam Ibrahim. Kalau Ustaz tahu. Makam Ibrahim tu sebenarnya itulah Kaabah asal dia nya. Dia buat setakat situlah. Ada tempat tapak kaki nanti. Tempat mana dia boleh susun dan tinggi. Kaabah kan tinggi. Setinggi tu lah kira-kira setinggi setakat cukup dia berdiri atas tu dia letak.
letak tangan setinggi pendirian dia tu lah, dan dicampur dengan apa ni, pelapis tu dah, batu hok dia lapis. Setakat tu ialah dulu. Dulunya gitu jelah. Lon ni ya kita kata dah, lon ni tinggi kalau tengok tu. Tinggi lagi daripada tu, tapi betul juga dengan apa ni, perintah Allah supaya meninggikan Kaabah tu. Ya dah juga. Zaman Nabi Ibrahim tinggi sekadar kemampuan dia. Setakat tu dia boleh buat. Muka dia 2 orang tu kan dah. Dengan kalau ada pun dibantu oleh Hajar seorang lagi. Ada 3 orang tu saja. Setakat tu dia boleh buat. Dan lon ni kalau kita boleh tinggikan, tinggi dah tu kira-kiranya dah. Dia buat tinggi pun sekadar untuk kira-kiranya untuk orang nampak. Bukanlah tinggi untuk bermegah. Biar tinggi sekali tidak, biar kita nampak tempat tu mana. Orang yang duduk jauh daripada kawasan tu, dia nampak benda tu, maknanya tinggi lah. Nabi Ibrahim dia buat setakat tu lah, kita kata dah. Tempat dia duduk tu campur dengan dia berdiri, boleh letak batu tu. Dan kita tengok dia bersungguh ni lah ke mana. Bila bersungguh ni bukan kata buat, kalau orang suruh tinggi kat buat setakat dagu. Tu tidak sungguh lagi dah. Tinggi, orang suruh tinggi kat maknanya tinggi sungguh. Siapa tak boleh buat dah lah. Siapa habis kita, habis ikhtiar kita dah, yalah dah tu. Itulah kita panggil bersungguh.